Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 2. Untuk minggu ni kita sambungkan dengan kita punya pembelajaran mengenai kupasan dan kajian Komsas dengan pantun budi. Masih lagi dalam topik puisi tradisional lah. Jadi kita teruskan kepada nota yang saya akan berikan dan saya minta awak salin nanti. Tapi sebelum tu saya akan berikan sedikit penerangan mengenai nota yang awak akan salin tu lah. Pantun budi. Jadi kita akan belajar mengenai dia punya maksud pantun, setiap pantun tu. Pantun yang pertama, tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hat terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Jadi maksud rangkap pertama ni, budi yang baik akan sentiasa dikenang dan menjadi sebutan orang. Yang kedua, yang kerik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Jadi maksud dia orang yang baik mempunyai budi dan bahasa yang tinggi. Seterusnya, bunga melati bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang hina. Bunga Cina di atas batu, jatuh daunnya ke dalam ruang. Adat dunia memang begitu, sebab emas budi terbuang. Sudah menjadi lumrah hidup, kekayaan lebih diutamakan daripada budi bahasa. Anak beruk di tepi pantai, pandai melompat, pandai menari. Biar buruk kain dipakai, asal hidup pandai berbudi. Biarlah kita hidup miskin, asalkan kita sentiasa berbudi bahasa. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Orang yang berbudi akan dipandang mulia, manakala martabat bangsa dinilai dari segi bahasa dan tutur kata. Padang temu padang baiduri, tempat raja membangun kota. Bijak bertemu dengan jauhari, bagai cincin dengan permata. Orang yang baik akan kelihatan lebih hebat jika bersama-sama dengan orang yang sama taraf dengannya. Dipetik daripada antologi Baik Budi Indah Bahasa di tingkatan 2. Jadi kita pergi kepada tema daripada pantun yang telah saya terangkan tadi lah. Tema dia adalah masyarakat akan memandang tinggi terhadap golongan yang berbudi bahasa kerana bahasa menunjukkan identiti sesuatu bangsa. Jadi pentingnya kita sebagai seorang masyarakat ni haruslah mempunyai sifat berbudi bahasa supaya kita ni dipandang mulia. Bukan kita dipandang mulia sebab harta kita, tapi dengan sifat budi bahasa kita. Bila kita ada sifat budi bahasa ni, akan menjadikan kita sebagai satu bangsa yang hebat. Jelas Seterusnya, persoalan bagi pantun ni. Yang pertama, orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang hina. Yang kedua, sikap masyarakat yang mementingkan kekayaan boleh menyebabkan mereka lupa akan nilai budi bahasa. Yang ketiga, masyarakat Melayu amat mementingkan budi bahasa dan tutur kata. Yang keempat, ketinggian darjat sesuatu bangsa dinilai pada bahasa yang dituturnya. Seterusnya, golongan miskin tetap dipandang mulia jika mereka berbudi
bahasa. Dan yang terakhir, kebijaksanaan seseorang akan terselah jika berada dalam kalangan orang yang bijaksana. Jelas okay, untuk yang persoalan dia. Yang ketiga, bentuk. Bentuk pantun ni. Pantun ini terdiri daripada 7 rangkap. Mana 7 rangkapnya? Rangkap pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah bentuk yang pertama. Bentuk seterusnya, bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama. Contohnya setiap rangkap 4 baris. Mari kita tengok. 4 baris tak? 1, 2, 3, 4. Jadi setiap rangkap ni ada 4 baris. Mungkin awak nampak macam ni terlebih-lebih baris. Sebab apa? Sebab saya besarkan font dia, supaya awak lebih jelas nampak penulisan nota saya ni. Dia sebenarnya 4 baris, berpandukan daripada ni tanda baca ni lah. Tanda baca koma, ni tanda baca kedua, ketiga dan keempat. Semuanya ada 4. Bentuk seterusnya, ada pembayang dan maksud. Setiap pantun ni mempunyai pembayang dia. Pembayang dia adalah pada baris yang pertama, baris yang kedua, dan dia memberi maksud pada baris ketiga dan baris yang keempat. Itulah maksud dia. Semua sama. Jumlah suku kata 4 hingga 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang 7, ada yang 5. Itu yang dimasukkan dengan suku kata. Pantun jenis terikat. Pantun ni adalah pantun jenis terikat. Gaya bahasa. Kita tengok gaya bahasa. Anafora, iaitu ulangan perkataan di hadapan. Contohnya, yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik, iaitu pengulangan perkataan yang ni. Yang. Penggunaan unsur alam, iaitu ada air laut, tanjung, bunga melati, batu. Peribahasa, bagai cincin dengan permata. Ini adalah peribahasa. Soalnya personifikasi, bijak bertemu dengan jauh hari. Repetisi, iaitu budi pada rangkap 1 baris ke-4. Responsi, perulangan perkataan yang sama di tengah ayat, iaitu indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa, iaitu pengulangan daripada perkataan kerana. Nilai dan pengajaran. Nilai yang pertama ada dalam pantun ni adalah nilai berbudi bahasa. Jadi pengajaran dia, kita mestilah memperhatikan amalan berbudi bahasa agar sentiasa dipandang mulia oleh masyarakat. Nilai yang seterusnya adalah nilai mengenang jasa. Kita hendaklah mengenang jasa orang yang telah berbudi kepada kita. Nilai seterusnya adalah nilai kebijaksanaan. Kita disarankan supaya menjadi golongan yang bijaksana agar dapat membantu untuk membangunkan bangsa dan negara. Jadi saya harap awak jelas untuk 3 nilai yang telah saya berikan. Selain itu dia ada nilai merendah diri. Contohnya merendah diri, kita mestilah mempunyai sikap merendah diri walaupun kita mempunyai kekayaan. Jadi saya harap awak jelas dengan penerangan daripada nota yang telah saya berikan ni. Jika awak ada sebarang pertanyaan, awak boleh mesej secara personal kepada saya untuk bertanyakan mengenai pembelajaran pada hari inilah. Jadi tugasan awak pula, saya nak awak salin nota-nota ni semua. Nota-nota ni yang telah saya buat ni, saya nak awak salin dan
tuliskan di dalam buku Komsas awak lah, buku kecil tu, nota kecil tu. Salin dalam tu saja. Lepas tu ambil gambar dan hantarkan kepada saya. Dan seterusnya tugasan awak adalah saya akan bagi kuis daripada pantun ni lah, pantun budi ni. Pantun budi ni. Jadi saya nak awak jawab soalan-soalan ni. Lepas tu kita akan pada minggu hadapan kita akan buat kita punya video tutorial mengenai kuis ni lah. Okey. Jadi lepas awak jawab tu, saya nak awak screenshot markah awak dan hantarkan ia secara personal kepada saya. Okey. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan ataupun kurang faham, kurang jelas mengenai pengajaran kita pada hari ini, awak boleh mesej saya secara personal lah untuk bertanyakan apa yang awak kurang jelas. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Nanti apa-apa WhatsApp sajalah. Okey, itu saja. Terima kasih.